Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, sebelum kita mula, nak sebut sikitlah pasal pertanyaan semalam tentang syak pada masalah qiraah Al-Fatihah tu. Jadi semalam ada tanya balik kan, ada tanya balik apa ni, dia syak tu bila dah habis baca ke ataupun dia sebelum habis baca. Sebab semalam anda tak tafsir masalah tu. Jadi masalah tu macam anda sebut semalam lah. Lepas kelas tu anda tanya kan, adakah dia syak tu lepas habis baca ataupun sebelum habis baca. Jadi dia ada beza antara dah habis, sebelum habis baca dengan lepas habis baca. Sebab kalau lepas habis baca, kalau syak, jadi tu tidak la asar, tidak ada kesan. Tapi kalau syak tu ketika tengah baca tak habis lagi, waktu tu kita kena ulang balik lah. Maknanya macam seolah-olah tiada lah. Di sini dalam hak ni, dalam syarah Mukhtasar Latif Al-Manhalul Warif, anak murid Abi Umar, ada dia sebut ni faedah. Dia kata la asara li syakki fi harfin min hurufil Fatihah li'anna adh-dhahir hina idzin mudhiyyuha tammah لأن الشك في حروفها يكسر لكسرتها فعفي عنه للمشقة واقتفي فيها بغلبة الظن والشك في بعضها قبل تمامها يوجب استئنافها. Dia kata tidak ada kesan lah, tidak ada kesan bagi syak pada satu huruf daripada huruf-huruf Fatihah, kerana yang zahirnya pada ketika itu dah berlalunya. Maknanya kita dah baca dah selesai dah. Kalau ada satu huruf aku tinggal ke dan sebagainya, itu tak ada bagi mudarat, dia kata. Sebab syak pada huruf-hurufnya berlaku, dia kata yaksur, banyaklah. Kerana banyaknya huruf-huruf tu, maka dimaafkan anhu anisyak tu lil masyaqqah, kerana susah. Dan memada dengan ghalabah zon. Ghalabah zon, kata aku dah baca, cukup. Ini masalah syak pada satu huruf. Syak pada satu huruf. Ni dia tak ada kait lah kat sini. Dia tak ada kait ke selepas ke sebelum ni syak pada satu huruf. Tapi kalau masalah syak fi ba'dihha wa syakku fi ba'dihha, ni fi ba'dil Fatihah. Dia syak pada sebahagian Fatihah. Yang ni dia kait qabla tamamiha, sebelum sempurna bacaan Al-Fatihah tu. Yang ni yujibu isti'nafaha, dia mewajibkan nak mula balik. Baca balik Al-Fatihah. Wa amma syakku fi ba'dihha ba'da tamamiha fala yu'athir. Adapun syak pada sebahagian Al-Fatihah, tapi syak tu selepas baca. Kita dah baca sempurna dah. Dah baca sempurna baru kita syak. Aku baca tadi, ada tak yang aku tak baca? Aku ada ayat aku tak baca ke apa ke? Ada syak-syak macam tu, dah habis baca, tu la yu'asir. Sebab tu nak tanya lah, dah baca ke belum? Kita dah baca ke belum? Memang tadi memang dah baca dah, ada baca. Tapi duk syak, mungkin ada sebahagian tak baca ke, takut baca tak habis ke apa ke. Waktu tu la yu'asir. Ini masalah syak pada sebahagian. Adapun kalau syak pada Al-Fatihah tu, baca dak Al-Fatihah tu, semua Al-Fatihah tu pada asal-asalnya lagi. Baca ke tak? Kalau ada syak pada asal bacaan Al-Fatihah tu, itu memang kena mula baliklah. Walaupun kata walau ba'da tamamiha wasyakku fi asliha yujibu isti'nafaha walau ba'da tamamiha li'anna al-asla adamul qiraah. Itu kenaan dengan yang pertanyaan semalam. Allahu a'lam. Baik, kita boleh mula baca muka surat apa madam? 18 kan?
Baik. Contoh pertama kita baca. Contoh dan gambaran-gambaran masbuk adalah seperti keterangan berikut. Contoh pertama, setengah daripada makmum itu pada mulanya dia adalah orang muwafiq. Di dalam menunaikan peraturan sembahyang ia terlewat. Belum sempat ia bangkit qiyam, tiba-tiba imam yang telah rukuk atau hampir rukuk. Hukumnya makmum itu ialah orang masbuk. Jika ia sempat qiyam dan terus rukuk sebelum imam dia bangkit daripada rukuk, maka ia mendapat rakaat itu. Dimaafkan ia meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Contoh pertama, setengah daripada makmum itu pada mulanya dia adalah orang muwafiq. Ini contoh dan gambaran orang masbuk. Mau nak ceritanya, orang masbuk ni asalnya dia orang muwafiq. Setengah daripada makmum itu pada mulanya dia adalah orang muwafiq. Pada rakaat pertama dia dapat kadar masa, dan ketika berdiri qiyam imam tu, bersama qiyam imam tu, dapat kadar masa yang cukup untuk dia membaca Al-Fatihah. Lepas tu di dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyangnya ia terlewat. Maknanya dalam menunaikan peraturan jalanan sembahyang dia, rukuk, dia mungkin tua, pergerakan dia lambat, batiul harakah masalan. Jadi dia terlewat lah. Dan naik itu imam hampir rukuk ataupun rukuk, belum sempat ia bangkit qiyam, tiba-tiba imamnya telah rukuk atau hampir rukuk. Apa hukum orang ni? Hukum makmum itu ialah orang masbuk. Hukum makmum ni dikira sebagai makmum masbuk. Jika ia sempat qiyam dan terus rukuk, sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka ia mendapat rakaat itu. Dimaafkan dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Dia bangun, dia sempat qiyam, dia sempat bangun, lepas tu dan terus rukuk sebelum imam bangkit daripada rukuk. Maknanya dia dapat rukuk bersama dengan imam lah. Dapat tumakninah kita dah dapat dah semalam. Kita dah sebut dah semalam. Syarat dia apa? Dia kena dapat tumakninah dalam rukuk bersama imam. Jadi kalau dia dapat rukuk bersama imam, maka dia mendapat rakaat itu dan dimaafkan dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Cuma kalau dia dapat sekejap sebelum imam rukuk, hampir-hampir rukuk, jadi dia dah baca, jadi dia rukuk juga bersama dengan imam. Baki Al-Fatihah yang tak dibaca tu ditanggung oleh imam. Itu contoh pertama. Contoh kedua, didapati kebanyakan imam-imam sembahyang terlalu cepat membaca bacaan di dalam sembahyang. Apabila makmum berdiri qiyam daripada sujudnya, didapati imamnya sudah rukuk dan ia tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah, maka hukumnya wajib ke atas makmum itu rukuk bersama-sama imam kerana ia seperti orang masbuk dan ia mendapat rakaat itu. Begitulah hukumnya jika hal keadaan seperti ini berlaku seperti setiap rakaat sekalipun. Kalau makmum itu meneruskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk dan bangkit daripada rukuk sedangkan ia masih menggunakan bacaan Al-Fatihah, atau dia dapat rukuk bersama imam tetapi belum sempat ada tumakninah, imamnya telah bangkit daripada rukuk, maka luputlah ia daripada rakaat itu dan hendaklah ia melakukan apa yang dibuat oleh imamnya. Dan selepas salam imamnya, makmum berkenaan dikehendaki tambah satu rakaat lagi. Baik, itu cukup. Contoh yang kedua ni banyak berlaku. Ni contoh ni kena ambil ihtimam sikit lah, ambil cakna sikit sebab berlaku bahawa kita tahu kita ni dalam posisi yang mana, status kita ni macam mana. Nak balik ke tak? Muafiq ke masbuk? Okay. Contoh kedua, di dalam jawab salah. Didapati kebanyakan imam-imam sembahyang terlalu cepat membaca bacaan di dalam sembahyang. Didapati kebanyakan imam-imam sembahyang terlalu cepat membaca bacaan di dalam sembahyang. Baca cepat, naik terus, tak kira rakaat ke berapa pun. Sebab yang pentingnya masa tu. Dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk. Baik. Apabila makmum berdiri, dia baca sangat, cuma selalunya kerap berlaku pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat pada bacaan sir.
Biasanya macam itulah pada bacaan jahar. Biasanya imam akan baca dengan tartir, dengan berlagu, semuanya okeylah. Tapi bila masuk dekat sir tu dia agak laju. Agak laju, memang laju. Ataupun bacaan, maknanya solat pada solat siriyah, solat zuhur, asar. Jadi kat sini pun kadang-kadang setengah imam laju. Ini boleh berlaku pada 4 rakaat. Boleh jadi imam tu tak baca surah. 4 rakaat, 4 dia baca Fatihah saja. Dan dia baca laju. Jadi makmum tadi tak sempat. Jadi ke 4 rakaat dia jadi masbuk. Okey. Lepas tu kata musannif lagi, di dalam apabila makmum berdiri atau qiyam daripada sujudnya, didapati imamnya sudah rukuk. Imam naik, dibaca cepat. Lepas tu yang makmum tadi, katalah dia dalam rakaat yang ketiga, dia bangun daripada sujud. Nak naik qiyam lah. Bangun saja pada sujud, didapati imamnya sudah rukuk dan ia tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Maknanya imam dapati imamnya sudah rukuk ataupun hampir rukuk. Kalau sudah rukuk tu memang dia tak ada baca Fatihah dah. Ataupun dia baca juga tapi tak ada habis. Kalau hampir rukuk tu kita kata dia dan baca sikit, tak dan habis. Lepas tu imam rukuk. Baik, hukum orang ni macam mana? Hukum dia ni muafiq ke masbuk? Dia kata musannif, maka hukumnya wajib ke atas makmum itu rukuk bersama-sama imamnya, kerana ia seperti orang masbuk. Maka hukumnya, hukum makmum ni, yang imam dah laju ni, wajib ke atas makmum itu rukuk bersama-sama imamnya. Sebab apa kena rukuk bersama-sama imam? Kerana ia seperti orang masbuk. Hukum dia seperti hukum orang masbuk. Dan ia mendapat rakaat itu. Dapatlah rakaat itu kalau dia dapat tamakninah. Ni maklumlah, dapat rakaat itu sekali syaratnya dengan ada tamakninah. Begitulah hukumnya jika hal keadaan seperti ini berlaku setiap rakaat sekalipun. Tiap-tiap rakaat berlaku. Cepat imam tu. Jadi waktu tu rukuk. Dia rukuk bersama dengan imam dan dia tak perlu nak menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebab dia makmum yang masbuk. Baik, orang tanya pula, kalau makmum tu teruskan bacaan, macam mana hukum dia? Kata dia, kalau makmum itu meneruskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk dan bangkit daripada rukuk, sedangkan ia masih menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, atau dia dapat rukuk bersama imam tetapi belum sempat ada tamakninah. Ada dua keadaan lah. Maknanya makmum tadi dia naik-naik, didapati imam dia hampir rukuk ataupun rukuk dah. Makmum tadi ni habiskan juga bacaan dia. Dia habiskan juga bacaan Al-Fatihah. Lepas tu pada habiskan bacaan Al-Fatihah, tengah-tengah duk habiskan bacaan Al-Fatihah, imam naik, bangkit daripada rukuk. Ataupun dia sempat rukuk bersama dengan imam tapi tak dapat tamakninah. Dia berhabis dapat habis. Elok dia rukuknya, imam naik, tak ada tamakninah bersama dengan imam. Dua keadaan. Keadaan pertama, dia tengah duk baca tak sempat rukuk bersama dengan imam dah bangkit dah. Keadaan kedua, dia dapat rukuk bersama dengan imam tapi tak dapat tamakninah. Dia turun rukuknya, imam bangkit. Baik. Mana dia? Atau dia dapat rukuk bersama imam tetapi belum sempat ada tamakninah. Imamnya telah bangkit daripada rukuk. Itu hal kedua. Jadi maka luputlah ia dari rakaat itu. Tak dapat dah rakaat. Batal tak batal? Sebab tu kata dia kena rukuk untuk dapat rakaat. Tak dapat rakaat kalau dia tak rukuk dan imam bangkit sebelum dia dapat rukuk sama dengan imam serta tak ada tamakninah, luput rakaat. Lepas tu boleh tak rukuk? Tak boleh dah lah. Tak boleh dah rukuk. Sama juga kalau dia rukuk, imam bangkit, waktu tu dia kena cepat-cepat bangkit. Sebab dia tak dapat dah tamakninah.
Jadi rukuk tu tak ada apa-apa dah. Dia kena bangkit terus ikut imam dia. Dan dia kena tambah satu rakaat lagi bila imam bagi salam. Kalau berlaku sekali dalam solat. Kalau berlaku 2 kali kena tambah 2 rakaat. Berlaku 3 kali tambah 3 rakaat. Macam itulah. Kita baca balik pada awal. Kalau makmum itu meneruskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk dan bangkit daripada rukuk, sedangkan ia masih menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Itu yang pertama. Dia teruskan bacaan Fatihah sehingga imam dia rukuk dan bangkit daripada rukuk. Dia tak sempurna lagi bacaan Fatihah. Masalah kedua, atau dia dapat rukuk bersama imam, dia teruskan bacaan Fatihah dapat habis dan dia rukuk. Dia dapat rukuk bersama imam tapi tak ada tamakninah. Atau dia dapat rukuk bersama imam tetapi belum sempat ada tamakninah, imamnya telah bangkit daripada rukuk. Jadi jawabnya, maka luputlah ia dari rakaat itu. Apa yang kena buat? Dan hendaklah ia melakukan apa yang dibuat oleh imamnya. Dan selepas salam imamnya, makmum berkenaan dikehendaki tambah 1 rakaat lagi. Dia kena buat apa yang dibuat imamnya. Maksudnya imam ni duduk kat mana? Dah bangkit dari rakaat, duduk kat i'tidal. Jadi dia kena i'tidal. Kalau dia tak habis lagi siratal ladzina an'amta alaihim, imam dia bangkit dari rukuk. Waktu tu terus kan i'tidal. Tak dia dah habis dah. Nak rukuk pun tak boleh dah. Kalau dia nak rukuk memang tak boleh sebab dia masbuk. Dia tak nak dapat rakaat mesti rukuk bersama dengan imam serta ada tamakninah. Dia bukan muafiq nak habiskan bacaan. Jadi waktu tu dia ikut apa yang imam buat. Jadi imam duduk kat mana? Imam duduk dekat i'tidal. Jadi dia terus i'tidal bersama dengan imam. Kalau dia tak i'tidal bersama dengan imam, imam turun, habis dah i'tidal, batal solat. Sebab imam mendahului dia dengan 2 rukun. Maknanya dia tu takhallafa anil imam bi ruknaini fi'liyaini. Dia tu terlambat daripada imam dengan 2 rukun. Bila sebut 2 rukun, termasuk panjang pendek. Sebab dia tak ada uzur. Begitu juga kalau dia turun rukuk, tak sempat lagi nak dapat tamakninah, imam naik dah. Tamakninah kadar subhanallah, imam naik. Waktu tu dia kena segera naik ikut imam dia i'tidal. Rakaat tak dapat. Lepas tu nanti lepas tu dia kena lepas salam imam dia tambah rakaat tersebut. Sebab rakaat tu tidak dikira. Ni faham kan ni? Masalah yang kedua. Mudah je. Lepas tu dia sebut bawah ni, mengikut apa yang disebut oleh Allamah Syabramalisi, bahawa sunat kepada orang masbuk tidak membaca apa-apa bacaan sunat selepas takbiratul ihram, tetapi hendaklah ia membaca Al-Fatihah sahaja, kecuali ia menjangka sempat membaca Al-Fatihah dan membaca zikir yang sunat itu, barulah boleh berbuat demikian. Ni tak ada kaitan dengan contoh kedua, gambaran kedua ni. Ni nak bagi tahu kata orang masbuk tidak disunatkan baca bacaan-bacaan yang sunat. Tak ada kaitan tu, masalah tu habis dah. Contoh kedua tu, masalah kedua tu. Mengikut apa yang disebut oleh Allamah Syabramalisi, bahawa sunat kepada orang masbuk tidak membaca apa-apa bacaan sunat selepas takbiratul ihram, tetapi hendaklah ia membaca Al-Fatihah. Maknanya lepas dia masuk, dia terus baca Al-Fatihah. Maknanya tahu mana dia orang masbuk. Masbuk ni kadar masa kan. Jadi kadang-kadang orang boleh agak bila dia masuk, imam tengah baca inna a'taina, dia tak dan ni, tak cukup kadar masa ni. Kadar masa tu tak cukup. Jadi dia ni kita kata dia boleh jangkakan dia ni masbuk. Jadi bila dia tahu dia masbuk, jadi dia tak disunatkan untuk baca benda-benda sunat. Maknanya nak baca iftitah dak, nak baca ta'awuz dak. Auzubillahi minasyaitanir. Sebab ada kadang-kadang orang yang dah terbiasa melazimi ta'awuz, dia nak baca kat ta'awuz tu.
Sedangkan waktu tu bukan lagi masa dia. Sebab kalau dia baca ta'awuz, tak ada baca Fatihah, dia ni kena denda, hutang. Kena baca surah Fatihah, ganti balik kadar ta'awuz tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena ganti tengok banyak mana. Maliki yaumiddin, sikit tak cukup, nak tambah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, cukup dah. Baru boleh rukuk. Macam tu. Jadi orang masbuk ni dia tak disunatkan nak membaca bacaan-bacaan sunat. Dia terus kepada bacaan-bacaan wajib. Kecuali ia menjangka sempat membaca Al-Fatihah dan membaca zikir yang sunat itu, barulah boleh ia berbuat demikian. Barulah ia berbuat demikian. Dia sangka dia boleh. Sebab tu kita pun belajarlah apa ni, sebab kita yang duk baca selalu iftitah yang afdal tu, hak panjang tu, apa ni afdal sekali. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, sampailah habis wa ma ana minal musyrikin. Sedangkan banyak lagi riwayat-riwayat tentang apa ni, tentang apa doa iftitah banyak. Itu salah satulah yang afdal, riwayat Muslim. Tu hak kita duk baca tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Tu pun doa iftitah. Boleh baca yang tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Lepas tu baca surah apa ni, baca Al-Fatihah. Banyak lagi dalam apa ni, dalam bajuri pun dia bawa doa-doa yang lain. Doa-doa iftitah yang lain. Tengok sikit. Antaranya lah apa ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu itu satu. Ataupun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu pun doa iftitah juga. Lepas tu ataupun yang ketiga, Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotaayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i was thalji wal barad. Tu tiga dia bawa datang sana ni, tiga. Jadi banyak lagi, ada hak panjang pun apa ada juga. Jadi bacalah, kalau tak sedar baca yang pendek. Maksudnya kita nak ambil juga sunnah baca doa iftitah. Tapi bila kita duk tahu yang panjang saja, tak boleh ya. Nak baca panjang ni tak ada, dia tinggal terus. Itu lebih dah orang ada ilmu. Lebih orang ada ilmu. Dia dapat buat apa yang orang tak dapat buat. Baik. Jadi bagi orang masbuk tak disunatkan baca bacaan-bacaan sunat ataupun zikir-zikir sunat, kecuali jika dia apa ni, dia menjangka sempat membaca Al-Fatihah dan membaca zikir yang sunat itu, barulah waktu tu boleh ia berbuat demikian. Contoh ketiga. Seorang masbuk yang berjemaah dengan imam apabila rukuk imamnya dan makmum yang masbuk belum lagi sempat membaca surah Al-Fatihah, di mana ia tidak membaca apa-apa kecuali Al-Fatihah, hendaklah ia tinggalkan bacaan Fatihahnya dan wajib ia mengikut imamnya rukuk, kerana Al-Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja itu semuanya ditanggung oleh imamnya. Jika makmum yang masbuk itu bertabiat lambat bacaan sekalipun, tidak wajib ke atasnya membaca lebih daripada kemampuan yang ia dapat, berlainan kepada makmum yang muafiq yang lambat bacaan. Dia dihendaki menghabiskan bacaan Fatihahnya dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya sebagaimana daripada dalam penerangan yang lepas. Contoh ketiga, seorang masbuk. Ini mungkin sebab tu dia sebut ni, sebab nanti dia nak sebut contoh-contoh berkaitan orang yang baca sunat dengan orang yang tak baca sunat. Masbuk yang baca sunat, masbuk yang tak baca zikir sunat. Jadi contoh yang ketiga ni masbuk yang dia memang tak baca apa-apa zikir sunat.
Dia masuk-masuk, dia tahu dah masa ni tak sempat ni. Imam baca inna a'tayna, imam baca wal 'asr. Ini tak dan masa ni, masbuk. Jadi dia terus baca Al-Fatihah. Dia tak baca lagi zikir-zikir yang sunat. Jadi bila dia baca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, contohnya sampai kat Maliki Yaumiddin, imam rukuk. Waktu ni dia rukuk terus bersama dengan imam. Tak perlu lagi dia nak habiskan bacaan Al-Fatihah, sebab baki Al-Fatihah tu ditanggung oleh imam. Nak ganti apa lagi tak perlu pergi ganti, sebab dia tak baca pun apa-apa sunat. Jadi tak perlu nak ganti apa-apa bacaan zikir yang sunat. Jadi orang ni dia boleh terus rukuk dan dia dapat rakaat kalau dapat tamakninah. Baca sekali lagi, seorang masbuk yang berjemaah dengan imam, apabila rukuk imamnya dan makmum yang masbuk belum lagi sempat membaca surah Al-Fatihah, di mana ia tidak membaca apa-apa kecuali Fatihah. Dia kata belum lagi sempat membaca surah Al-Fatihah, yang ni belum sempat membaca surah Al-Fatihah secara sempurna lah. Kan tak baca langsung. Sebab dia kata di mana ia tidak membaca apa-apa kecuali Fatihah. Jadi orang ni belum sempat lagi dia membaca surah Al-Fatihah secara sempurna, di mana ia tidak membaca apa-apa kecuali Fatihah. Fatihah saja dia baca. Hendaklah ia tinggalkan bacaan Fatihahnya dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Kerana apa? Kerana Al-Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagiannya sahaja itu semuanya ditanggung oleh imamnya. Jika makmum yang masbuk itu bertabiat lambat bacaannya sekalipun, tidak wajib ke atasnya membaca lebih daripada kemampuan yang ia dapat. Baik. Imam tu, makmum ni dia jenis baca lambat, batiul qiraah. Jadi dia basuh Allahu Akbar, imam baca inna a'tayna kadar masa tu tak dan kadar masa Al-Fatihah. Jadi dia baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai ke Ar-Rahmanir-Rahim, imam rukuk. Tapi kalau nak banding dengan orang yang baca biasa, bacaan pertengahan dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi sebabkan dia lambat dekat Ar-Rahmanir-Rahim baru, adakah dia nak kena tambah juga macam orang yang baca dengan bacaan yang biasa? Faham tak masalah ni? Boleh? Jadi dia kata dalam ni, walaupun orang tu lambat bacaan sekalipun, kerana tabiat dia tak perlu dia nak tambah bacaan. Sekadar mana yang dia dapat, kadar tu lah. Walaupun kalau nak diukurkan dengan orang yang cepat ataupun bacaan dia biasa, bacaan dia kadar bacaan pertengahan, orang tu akan dapat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang orang ni disebabkan dia lambat, dia baru sampai dekat Ar-Rahmanir-Rahim, tak perlu dia nak tambah sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak perlu. Cukup yang mana dia dapat, dia jalan. Dia rukuk terus. Orang tadi dia dapat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebab bacaan dia pertengahan. Tak apa, dia baca sampai situ, kemudian dia rukuk. Ini bagi orang masbuk yang lambat bacaan. Adapun orang muwafiq yang lambat bacaan, dia kena habiskan bacaan dia dan dimaafkan 3 rukun yang panjang. Dia tak sama. Kat sini kita bagi kita permudah hukum orang masbuk ni, kita permudah. Kita permudah dia. Dia walaupun dia tak habis lagi, memang dia dapat kadar masa itu sebab lambat bacaan dia sampai ke Ar-Rahmanir-Rahim je. Orang yang biasa bacaan dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak perlu pun kita suruh dia baca kena sampai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak perlu kita suruh dia baca macam sampai situ. Disebabkan dia lambat bacaan, dia tak sampai situ, jadi kita suruh dia baca sampai situ. Jadi tak perlu pun kita suruh dia, kata kat dia cukup kadar mana yang dia baca, lepas tu rukuk. Sekali lagi dia kata, jika makmum yang masbuk itu bertabiat lambat bacaannya sekalipun, tidak wajib ke atasnya membaca lebih daripada kemampuan yang ia dapat. Berlainan kepada makmum muwafiq yang lambat bacaan, dia dikehendaki menghabiskan bacaan Fatihahnya dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya, sebagaimana dalam penerangan yang lepas. Dalam penerangan yang lepas, tu boleh catat muka surat berapa itu. Dalam penerangan lepas dah sebut dah. Orang yang lambat tabiat dia, awal-awal sekali masalah itu, dia kena habiskan bacaan Al-Fatihah dia. Itu muka surat 13. Seperti mana dalam penerangan lepas, itu dalam muka surat 13. Masalah pertama itu. Jadi masalah lambat bacaan ada beza muwafiq
dan juga masbuk. Muafiq tetap kena habiskan bacaan Al-Fatihah kalau dia muafiq. Maknanya dia dapat kadar masa yang cukup untuk dibaca Al-Fatihah dengan kadar bacaan yang pertengahan. Muafiq dia tak sempat kadar masa tu. Balik. Masbuk dia tak sempat kadar masa tu. Muafiq sempat. Contoh yang keempat. Contoh keempat, jika seorang makmum yang masbuk rukuk kemudian daripada imam sebab dia membaca Al-Fatihah hingga bangkit imamnya daripada rukuk, maka rukuklah rakaat itu dan wajib ke atasnya tambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Contoh keempat ni kita ulang banyak kali dah. Tadi pun kita sebut dah. Masalah imam rukuk, dia masbuk tapi dia tak mau rukuk. Dia nak habiskan juga bacaan Al-Fatihah dia. Imam dah rukuk, sepatutnya dia rukuk lah, tapi dia nak habiskan juga bacaan Al-Fatihah. Tengah-tengah duk habiskan tu, imam bangkit, maka orang ni luput lah dia punya rakaat tu, tak dapat rakaat tu, kena tambah lah. Jika seorang makmum yang masbuk rukuk terkemudian daripada imam sebab dia membaca Al-Fatihah hingga bangkit imamnya daripada rukuk. Jika seorang makmum yang masbuk rukuk terkemudian, dia rukuk tu terkemudian, lambatlah daripada imam. Sebab apa? Sebab dia membaca Al-Fatihah. Sebab dia membaca Al-Fatihah. Dia masbuk tapi dia nak baca juga Al-Fatihah tu. Baca tu hingga bangkit imamnya daripada rukuk. Cerita dia tak dapat dah rukuk sama dengan imam, ataupun dapat pun tapi tak ada tamakninah, maka luputlah rakaat itu dan wajib ke atasnya tambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Udah. Contoh kelima. Contoh kelima, seorang makmum masbuk bersembahyang jemaah sibuk membaca zikir yang sunnah. Tiba-tiba imamnya rukuk sedangkan dia belum membaca surah Al-Fatihah. Makmum ini wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar huruf-huruf yang dibaca dalam zikir sunnah tadi, dan dia dikhendaki menggunakan ijtihad dhannya dalam hal ini. Contoh yang kelima. Ni contoh yang kelima ni masalah makmum masbuk yang sibuk baca zikir-zikir sunat. Dia makmum masbuk, sepatutnya diteruskan kepada membaca Al-Fatihah, tapi dia sibuk nak baca zikir-zikir sunat. Dia kata aku tak mau tinggal iftitah, aku sayang, aku tak mau tinggal ta'awuz, aku nak bagi sempurna. Alah, sempurna rakaat tak sempurna, solat tak sempurna. Jadi dia pun dah tahu dah, dia masuk-masuk tu makmum dah inna a'tayna dah. Makmum dah inna a'tayna dah. Pi dulu baca doa iftitah, baca panjang pula. Contohnya baca panjang. Dah baca panjang, tak ada Nabi iftitah panjang juga tu. Panjang daripada inna a'tayna surah Al-Kautsar. Imam rukuk. Waktu tu dia hutang. Disebabkan dia baca yang sunat. Disebabkan dia baca yang sunat, dia kena ganti balik kadar sunat yang dia baca tadi. Katalah dia baca inna a'tayna 10 saat, bacaan Al-Fatihah 20 saat. Dia faham? Bacaan dia baca inna a'tayna 10 saat, bacaan Al-Fatihah 20 saat. Maknanya dia tak dapatlah kadar bahasa Al-Fatihah tu. Jadi dia masbuk. Jadi masa 10 saat tu dia habiskan masa dengan baca iftitah. Jadi dia kena ganti balik 10 saat tu, dia kena baca. Dia kena ijtihad waktu tu. Dia kena ijtihad, maknanya dalam cukup dah 10 saat ni kan anda guna masa. Ni anda guna masa. Senang nampak. Jadi dia kena dalam masa 10 saat tu dia tak boleh rukuk lagi. Dia kena tunggu 10 saat, dan 10 saat tu digunakan untuk baca Al-Fatihah. Sampai mana? Ni 10 saat dah ni. Waktu tu boleh rukuk. Kalau dapat rukuk sama dengan imam, dapat tamakninah, dapat rakaat. Kalau tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat. Kalau tak sempat rukuk, habis imam dah naik dah i'tidal, ikut imam i'tidal. Boleh. Yang ni masalah sibuk dengan sunat. Ini pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad dia hutang. Pendapat yang muktamad dia kena hutang. Ni anak nak baca sikitlah nas daripada kitab. Ni kita baca yang muktamad, dan bagi tahu ni ada pendapat yang lain. Cuma kita tahu dulu yang muktamad, betul nak tengok yang lain. Kita nampak orang tu ada masalah sangat pasal ni, kita bagilah yang ni. Ataupun kalau dah berlaku dah macam tu, sebab ada pendapat yang bukan muktamad kata sah, tak apalah, cukup dah.
tak perlu lagi suruh dia ulang solat. Semua kata lain kali jangan buat macam tu, terus yang wajib. Jadi dia nak ikut yang tak muktamad, itu lainlah. Jadi disebutlah ni dalam i'anatul talibin. Kata idza ishtaghala al-masbuq bi sunnatin fa fihi qaulan. Jika makmum masbuk bersibuk dengan membaca zikir-zikir sunat, maka pada masalah ni dua kaul, ada dua pandangan lah, dua kaul. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, annahu yajibu alaihi an yaqra'a minal Fatihah biqadri ma qara'ahu minas sunnah. Salah satu daripada dua kaul tu, wajib ke atas makmum ni dia baca daripada surah Al-Fatihah tu kadar bacaan sunnah yang dia baca. Bacaan sunnah yang dia baca 10 saat, dia kena baca Al-Fatihah 10 saat. Okey. Fakhtulifa fihi, maka di dalam masalah, dalam pendapat yang pertama ni pun berlaku khilaf. Dia ni diuzurkan 3 rukun yang panjang ke ataupun tidak? Nampak? Daripada ni masalah tadi pecah 2 kaul. Faham tak? Masalah baca sunat, masalah makmum masbuk baca sunat, pecah 2 pendapat. Ada 2, 1, 2. 2 ni anda tak sebut lagi ya. Ni hak pertama ni sebut yang ni, kata kena baca, kena hutang. Dia hutang, dia kena bayar balik. Dia kena baca balik Fatihah kadar sunat dia baca tadi. Lepas tu hak kaul ni khilaf pula. Dimaafkan, tidak dimaafkan. Dimaafkan 3 rukun, tak dimaafkan 3 rukun. Dia pecah situ. Waqtulifa fihi faqila anhu yu'zaru fi takhallufihi lidzalika. Jadi dia kena hutang, dia hutang, dia kena qada balik masa yang dia habiskan tadi tu. Jadi dia ni bila dia qada balik, maka masa berjalan, imam tengah duduk solat. Jadi boleh jadi imam akan naik dan semayang, i'tidal, sujud dan sebagainya. Jadi dia akan takhalluf daripada imam. Dia dimaafkan 3 rukun tak? Kila dimaafkan 3 rukun. Satu pendapat kata dimaafkan 3 rukun yang panjang. Jadi ada nampak ada masbuk, tapi dalam masa sama ada pada dia hukum muwafiq. Okey. Faqila annahu yu'dharu fi takhallufihi lidzalika, untuk baca Fatihah tu, wa fi takhallufihi lidzalika wa yughtafaru lahu salasu arkanin tawilah. Dimaafkan untuk dia takhalluf daripada imam, terkebelakang daripada imam untuk yang demikian tu, dan dimaafkan baginya 3 rukun yang panjang. Waqila la yu'zar, waqila la yu'zar wa huwa al-mu'tamad. Ni yang kita baca ni, tak ada uzur. Tak ada uzur. Ni yang macam nak sebut tadi, itu mu'tamad dalam kitab ni. Waqila la yu'zar wa huwa al-mu'tamad. Habis ni pendapat pertama. Pendapat pertama pecah 2 lah. Pendapat pertama kata kena baca balik kadar Fatihah. Cuma khilaf pula dalam masalah tu, kalau dia takhalluf dengan imam dimaafkan 3 rukun ke tidak? Dia kata dimaafkan 3 rukun, dia kata tidak. Itu yang tidak itulah mu'tamad. Wa thanihuma, yang keduanya daripada 2 kaul tadi, annahu la yalzamuhu an yaqra'a biqadri sunnah. Pendapat yang kedua kata tidak lazim pun bagi orang makmum masbuk ni dia baca dengan kadar sunnah yang dia baca tadi, dengan kadar sunat yang dia baca tadi. Tadi dia baca zikir sunat 10 saat. Dia ada baca zikir sunat 10 saat. Lepas tu imam rukuk. Adakah dia kena qada balik sunat yang dia baca, dia kena qada balik kadar zikir sunat yang dia baca tu, dia kena qada baca Fatihah? Dalam kaul ni, pendapat yang kedua ni kata tak perlu pun, tak lazim pun dia baca kadar sunnah tadi, dia baca Fatihah. Bal iza raka'al imam raka'a ma'ahu. Kalau imam rukuk, dia rukuk sama imam. Li hadis, kerana hadis Nabi SAW, iza raka'al imamu farka'u. Nabi kata bila imam rukuk maka rukuklah. Fatasqutu anhul Fatihah au baqiyatuha kal masbuk. Maka gugur daripadanya bacaan Fatihah ataupun baki Fatihah yang tak dan habis baca lagi itu, seperti mana makmum masbuk. Lepas tu dalam fatwa, dalam Bughyah al-Mustarsyidin, law ishtaghala al-muwafiq, tadi dalam i'anatul talibin, ni nas dalam
Bughyatul Mustarsyidin. Tak silap kalau tulis fatwa ni dalam kitab ni maksudnya Bughyatul Mustarsyidin. Law ishtaghala al-muwafiqu bi sunnatin ka du'a al-iftitah faraka'a imamuhu wa huwa fi fatihatin udhira. Kalau makmum muwafiq dia syaghal, dia sibuk dengan sunnah, dengan bacaan sunat seperti doa iftitah, lalu imam dia rukuk wa huwa fi fatihati, sedangkan dia masih lagi dalam bacaan Fatihah dia, uzira, diuzurkan 3 rukun yang panjang itulah. Bi khilafi masbuk, bersalahan makmum masbuk yang ishtaghala bi sunnatin, makmum masbuk yang bersibuk dengan bacaan sunat, fala yu'dharu, tidak diberi uzur. Khilafan lil fathi wal imdad. Al-Fathi ni kitab apa tau? Nama kitab tu, imdad pun nama kitab. Imdad tu Ibn Hajar lah tak silap. Jadi bersalahan apa yang di dalam kitab Al-Fath dengan juga kitab Imdad. Maksudnya dalam kitab tu yu'zar. Ini pendapat yang tak muktamad tadi, pendapat kedua tadi. Bal yalzamuhu bal yalzamu an yaqra'a biqadri mashtaghala bihi. Ini pendapat yang muktamad ni. Bahkan dia lazim ke atas, lazim akan dia akan makmum masbuk tu yang baca sunat tadi, an yaqra'a, dia baca biqadri mashtaghala bihi, dengan kadar apa yang dia baca sunat yang dia baca tadi. Summa in adraka ruku'a, kemudian kalau dia dapat rukuk sama dengan imam, adraka rakaah, dia dapat rakaat. Wa illa fatathu, kalau tak dapat rukuk, tak dapatlah rakaat. Kama qalahu fi nihayah, sebenarnya telah berkata Imam Romli dalam kitab Nihayah, Nihayatul Muhtaj wal Mughni, dan juga Imam Khatib Syirbini dalam Mughni Muhtaj, wa Ibnu Hajar dan juga Ibnu Hajar fi Syarhil Mukhtasar tab'an li Syekh Zakaria. Semua tu ikut Syekh Zakaria Al-Ansari. Lepas tu dia kata dalam ni wa anil kasir minal ulama, dan daripada ramai ramai daripada ulama, mereka berpendapat annahu yarka'u ma'ahu. Wa anil kasir, daripada ramai daripada ulama, mereka ni berpendapat makmum masbuk tadi yarka'u ma'ahu ma'al imam, makmum tadi dia rukuk bersama dengan imam. Wa tasqutu anhul qiraah, dan gugur daripada makmum masbuk tu qiraah oleh bacaan dia. Kaman lam yashtaghil bi sunnah, seperti orang yang tidak sibukkan diri dengan bacaan-bacaan sunat. Lepas tu dia kata wala yas'ul awam illa hadza. Awam ni lah, nak kata ambil kau pendapat ni ya. Awam ni kan kita tanggung depa atas pendapat ni. Kadang-kadang depa kebanyakannya kita kata jahil. Maknanya baca sunat, dia baca sunat, dia tak baca Fatihah, patutnya kena ganti balik. Lepas tu dia rukuk, sepatutnya dia kena ganti, tapi dia tak ganti, dia rukuk. Dia kata saya masbuk, saya tak dapat kadar Fatihah. Memang kamu tak dapat kadar Fatihah, tapi kamu baca sunat tadi. Bila kamu baca sunat, kamu kena ganti balik. Itu pendapat muktamad. Kalau nak ikut pendapat muktamad, batal solat mereka. Tak? Jadi kita tanggung atas pendapat ni lah. Pendapat yang mengatakan gugur sunnah tersebut sah. Jadi bila ada pendapat yang kata tu khilaf dalam fiqh ni luas lah sikit, maknanya dah ada pendapat yang katakan sah, tak apalah, kita kata tak perlu dah ulang. Tapi kalau dia nak ulang tu atas dia lah, dia tak perlu ulang. Sebab ada pendapat lain yang mengatakan sah. Bal dia kata wala yas'ul awam illa hadzal qaul bal kalam mutufah kama qala al-Qurdi kal mutaraddid. Dia kata kalam Imam, ada panggilan saya apa tu, dia kata kalam Tuhfah, maknanya kalam Ibnu Hajar dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj, seperti mana kata Imam Qurdi, Imam nama apa, Imam Ibnu Hajar kal mutaraddid. Dia mutaraddid antara pendapat ni, baina hadza, antara pendapat kata gugur Fatihah seperti mana orang yang tak baca sunnah, wa baina uzrihi ila salasati arkanin tawilah. Dia mutaraddid antara pendapat yang mengatakan dia ni boleh rukuk terus seperti mana masbuk yang tak baca zikir-zikir sunat, dan antara kena dapat uzur 3 rakaat dah. Dapat uzur 3 rukun.
panjang sangat 3 rakaat. 3 rukun yang panjang. Boleh okey. Ni yang apa yang kita baca ni muktamad. Itu kalau kita baca kita nak ajak orang muktamad. Cuma lepas tu kita boleh bagi atas jalan irsyad kata ulama. Lepas kita sebut pendapat muktamad, lepas tu kita bagi atas jalan irsyad pendapat lain. Kalau dia nak ikut untuk diri dia, tapi untuk berfatwa maknanya pendapat yang muktamad. Boleh jadi kata munazzam, kata apa, ada apa teratur. Ni kata ni nak kata ni buat main pendapat ni, buat main pendapat ni. Jadi celaru lebih. Jadi kalau kita bagi tahu tegak ni, kata ni, cik kata macam ni pula kata macam ni. Lah orang awam apa ni? Kalau orang mengaji tak apa dia tahu. Settle. Contoh kelima. Contoh keenam. Contoh keenam, jika seorang makmum yang masbuk itu diam tanpa membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk, wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar masa yang ia diam itu, dan ia dikendaki menggunakan istihadnya dalam hal ini. Okey, tahu. Yang itu keenam, dia lebih kurang yang kelima. Yang kelima tadi dia baca sunat, zikir sunat. Yang keenam ni dia diam. Yang keenam ni dia diam, tak baca apa. Masuk ngelamun. Allah Akbar, ngelamun, tak baca apa, senyap. Kata imam nak baca surah ni. Lepas tu barulah dia nak baca. Dia masuk-masuk Allahu Akbar, ingat imam baca. Dia kata syaridaz zihin. Dia punya zihin dia, fikiran dia pikul lain. Dia masuk-masuk, dia ingat imam dia baca Fatihah. Rupanya imam dia baca inna a'tayna dah. Elok imam dia nak habis inna a'tayna tu, baru dia tengok imam dia baca surah ni, bukan baca Fatihah. Jadi aku kena baca Fatihah. Jadi waktu tu dia kena qada balik kadar yang dia diam tu. Dia diam berapa saat tadi? 8 saat contoh. 5 saat. Dia kena baca dulu 5 saat baru dia boleh rukuk. Sama halnya orang yang baca sunat tadi, baca zikir-zikir sunat. Jika seorang makmum yang masbuk itu diam tanpa membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk, wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar masa yang ia diam itu, dan ia dikendaki menggunakan ijtihadnya dalam hal ini. Sama yang kelima. Ataupun contoh lain, apabila contoh lain, imam baca Al-Fatihah ni, imam dekat siratal ladzina an'amta alaihim, makmum masuk Allahu Akbar, dia nak tunggu saktah imam. Saktah imam lagi dia nak baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin, Allahu Akbar. Jadi siratal ladzina sampai waladdallin dapat tak masa Fatihah? Tak dapat. Dia diam tadi kan. Dia diam, memang dia tunggu saktah, tapi dia diam pun dia muafiq. Dia masbuk, bukan muafiq. Kalau muafiq dia kena habiskan macam Fatihah. Tapi bila dia masbuk, dia kena qada balik. Apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca daripada Al-Fatihah kerana menggantikan zikir sunnah atau diamnya dalam contoh ke-6 dan dalam contoh ke-5 dan ke-6 di atas, kemudian wajib ia rukuk. Jika ia dapat rukuk dengan imam sekedar tamakninah dengan yakin sebelum imam yang bangkit daripada rukuk, maka dia dapat rakaat itu. Jika imam yang telah bangkit daripada rukuk sedangkan ia baru selesai membaca Al-Fatihah atau ia sempat rukuk dengan imamnya tetapi tidak ada tamakninah, maka luputlah rakaat itu, dan dia dikendaki tambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Okey. Apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca daripada Al-Fatihah kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya dalam contoh ke-5 dan ke-6 di atas, kemudian wajib ia rukuk. Maksudnya bila dia makmum tadi, makmum masbuk yang baca zikir sunat tadi ataupun makmum masbuk yang diam tadi, bila dia dah ganti dah kadar masa zikir sunat tu, dia dah ganti dah kadar dia diam tu, waktu tu wajib dia rukuk. Lepas dia ganti dah baca dah, wajib dia rukuk. Okey. Kemudian jika ia dapat rukuk dengan imam sekadar tamakninah, cukup kadar subhanallah. Cukup kadar subhanallah, dapat rukuk lepas tu subhanallah dengan yakin, dengan mana ghalabatuz zon. Ghalabatuz zon dah kuat zon dia dapat dah. Dia dapat
tamakninah bersama dengan imam sebelum ia bangkit daripada rukuk. Jika ia dapat rukuk dengan imam sekadar tamakninah dengan yakin sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka dia dapat rakaat itu. Dapatlah rakaat. Jika imamnya telah bangkit daripada rukuk sedangkan ia baru selesai membaca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Tak amin lah. Amin sunat. Waladdallin, nak rukuk imam bangkit. Nak rukuk imam bangkit. Jika imamnya telah bangkit daripada rukuk sedangkan ia baru selesai baca Fatihah, dia selesai baca imam bangkit. Atau sempat rukuk dengan imamnya tetapi tidak ada tamakninah. Dan dah rukuk, elok dia rukuk tak ada nak subhanallah, baru subhan imam naik dah. Ini tak ada tamakninah. Jadi bila berlaku dua-dua keadaan tu, sama ada dia tak sempat rukuk ataupun sempat rukuk tapi tak ada tamakninah, maka luputlah rakaat itu dan dia dikehendaki tambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Boleh. Cuma tadi dah tak dapat, apa yang dia kena buat? Imam dah i'tidal, ikut imam i'tidal. Rukuk, lepas tu tak ada nak dapat tamakninah, ikut terus bangun ikut imam i'tidal. Jika imamnya sudah mengangkat kepala daripada rukuk dan makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya. Ni cerita tak habis baca lagi. Makmum dah bangkit dah. Makmum dah. Imam bangkit dah. I'tidal. Makmum tak habis lagi. Duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lagi. Jika imamnya sudah mengangkat kepala daripada rukuk dan makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya. Nak kena buat apa ni? Makmum ni wajib ke atasnya niat mufaraqah sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, diterangkan oleh Syirbini dalam kitab Mughni dan diterangkan oleh Syekh Romli dalam kitab Nihayah. Jadi Ibn Hajar dalam kitab dia dalam Minhajul Qawim, syarah apa tu? Qadimah Hadramiyah. Ada mengaji dengan fizik tu. Lepas tu Mughni Muhtaj, Syirbini syarah Minhajul Talibin. Lepas tu Nihayatul Muhtaj, syarah apa ni? Syarah sama lah juga. Apa dia? Minhajul Talibin. Okey. Dalam ketiga-tiga kitab ni kata apa? Kalau imam tu masih belum habis membaca Al-Fatihah dia masih belum menghabiskan bacaan Fatihah dia sedangkan imam telah bangkit daripada rukuk. Anda cakap apa tadi? Kena buat apa? Kalau imam bangkit, kita tak habis baca lagi, makmum masbuk ni, kena buat apa? Ikut imam. Dalam tiga-tiga kitab ni sebut apa? Dia kena niat mufaraqah. Kena niat mufaraqah. Okey. Tak apa lah. Tu satu pendapat. Dalam tiga-tiga kitab ni sebut kena niat mufaraqah. Tak ada dah. Tu kena niat mufaraqah. Jadi tak nak ikut imam lah, kena niat mufaraqah. Mana dia? Wajib ke atasnya niat mufaraqah. Mengikut pendapat Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Sebut Syekhul Islam dalam mazhab kita Syafi'i, maknanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Kita baca kitab dia tu dengan syarihat. Mengikut pendapat Syekhul Islam pula bahawa makmum yang masih belum sempurna bacaan Fatihahnya sedangkan imamnya sudah mengangkat kepala daripada rukuk, tidak wajib ke atasnya niat mufaraqah. Ni yang nak sebut gampang ni lah. Syekh Zakaria sebut ni. Tak wajib. Tadi Syekh Syirbini kata dalam Mughni, Syekh Romli sebut dalam Nihayah, dan juga Syekh Ibn Hajar sebut dalam Nihayah Minhajul Qawim, kena wajib niat mufaraqah. Kalau makmum tu tak habis baca Fatihah lagi, imam naik, waktu tu wajib niat mufaraqah. Tapi Syekh Islam kata tak wajib niat mufaraqah. Tidak wajib ke atasnya niat mufaraqah. Bahkan diberi pilihan antara mufaraqah atau tinggalkan rukuk dan terus sujud bersama imamnya. Maksudnya tidak lah bersama imam, terus sujud bersama imam sekali. Nah ini. Jadi tinggalkan rukuk.
tinggalkan rukuk, pergi ke i'tidal dan sujud. Boleh. Yang nak sebut tadi tu pendapat Syekhul Islam ni. Ada soalan sebelum kita masuk ke makmum masbuk Jumaat? Ni habis ni. Masalah muafiq masbuk habis dah. Yang tak ada kaitan dengan Jumaat lah. Ada je kaitan dengan Jumaat, tapi yang khusus nanti masalah hak dapat rakaat dan sebagainya, dapat Jumaat tu. Sebab tadi tu apa ni, tiap-tiap ni ada, tiap-tiap solat dia berlaku. Okey. Baca masbuk Jumaat. Masbuk Jumaat. Sebagaimana telah dimaklumi bahawa sembahyang Jumaat diwajibkan dengan berjemaah, yakni tidak sah Jumaat kecuali dengan berjemaah sekurang-kurang 40 orang yang kamil sempurna, iaitu orang yang berakal, cukup umur, merdeka dan bermustautin. Sembahyang Jumaat merupakan ikatan perpaduan melalui ibadah mingguan yang diwajibkan ke atas kaum muslimin sahaja. Salat Jumaat mempunyai 2 rakaat sahaja, tetapi diwajibkan tambahan 2 khutbah. Kepada makmum yang masbuk menunaikan fardu Jumaat ketika imam dan makmum yang lain sedang bersembahyang, jika makmum yang masbuk itu sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua serta mempunyai thama'ninah, maka dia mendapat Jumaat. Dan dikehendaki ia menambah 1 rakaat lagi selepas salam imam, dan disunatkan bacaan yang menyaring. Baik. Sebagaimana masbuk Jumaat, sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa sembahyang Jumaat diwajibkan dengan berjemaah. Sembahyang Jumaat diwajibkan dengan berjemaah. Dia syarat dia mesti berjemaah, dan berjemaah tu disyaratkan pada rakaat pertama sahaja. Dan dah sebutlah semalam kan, maknanya apa ni, disyaratkan berjemaah. Sebab tu berjemaah dalam solat Jumaat hukum dia fardu ain lah, wajib. Berbeza berjemaah dalam solat-solat yang lain. Solat 5 waktu hukum dia fardu kifayah. Hukum dia fardu kifayah, yakni lirijal, bagi orang laki-laki. Perempuan sunat. Perempuan sunat. Okey. Cuma dalam hari Jumaat tu disunatkan berjemaah, diwajibkan berjemaah pada rakaat pertama sahaja. Pada rakaat pertama sahaja. Sebab tu kalau seorang sembahyang Jumaat, cukup syaratlah 40 semua dah. Lepas tu lepas rakaat pertama, bangun daripada rakaat pertama, pakat-pakat mufarakah dengan imam, mayang seorang-seorang, hukum dia sah. Selagi mana 40 tu masih ada daripada awal sampai akhir. 40 tu syarat daripada memang syarat daripada awal lagi lah. 40 tu daripada khutbah lagi, daripada khutbah sampailah ke akhir Jumaat. Tapi berjemaah tu pada rakaat pertama sahaja. Okay. Kata sebagaimana telah dimaklumi bahawa sembahyang Jumaat diwajibkan dengan berjemaah, yakni tidak sah Jumaat kecuali dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Kamil atau sempurna. 40 orang yang kamil atau sempurna, iaitu orang yang berakal, cukup umur, merdeka dan mustautin. Dia kata maknanya maksud 40 orang yang kamil itu iaitu orang yang berakal. Orang yang berakal, dia bukan orang gila, dia cukup umur, bukan budak-budak. Lepas tu merdeka, bukannya hamba, dan bermustautin. Sebab ni sebab nak kira 40 orang, sebab kan ada orang dia wajib Jumaat tapi dia tak terkira dalam 40 orang tu. Dia wajib Jumaat tapi macam kita lah, orang yang bermukim. Orang yang bermukim dia wajib, tapi dia tak kira sebab dia tak dikira sebagai 40, tak termasuk dalam 40 orang tu. Maknanya kalau ada 39 orang, ada 40 orang, kita salah seorang, tak boleh nak buat Jumaat. Dan tak boleh nak buat Jumaat atas pendapat yang mengatakan 40. Mazhab Syafi'i 40. Jadi tak boleh nak buat Jumaat sebab tak cukup 40. Sebab kita orang bermukim ni 40 cukup lah ni. Tak cukup. Seorang orang bermukim, bukan bermustautin. Sebab ada beza bermustautin dengan bermukim. Orang yang bermustautin pasti bermukim. Orang yang bermukim belum pasti bermustautin. Kita bermukim tapi kita bukan bermustautin. Kecuali kalau kita duduk kat sini,
memang kita nak jadikan ni sebagai watan kita, tanah air kita. Kita tak mau pindah dah daripada sini. Itu kita akan jadi mustautin. Adapun bermukim, kita orang tu dia duduk satu tempat, dia bukan niat nak duduk terus. Dia akan niat nak berpindah. Dia niat dia nak duduk, nanti habis macam kita sini, habis pengajian kita akan balik. Jadi kita niat nak balik kan, kita bukan niat nak duduk terus sini. Kita bermukim. Kita bermukim. Itu yang macam masalah Abbas tahulah masalah duduk kat rumah duta itu. Tak tahulah kalau tak ada kan. Masalah duduk kat rumah duta itu depa nak apa dah? Nak buat Jumaat dekat dalam rumah duta tu. Jadi atas dasar kita ni satu, seorang cakap sebab kita ni dah 40 orang. Lebih 40 orang dah. Itu satu lagi kata sebab kita bermastautin. Kita kan bukan bermastautin, kan kita bermastautin. Tapi yang bila sedihnya, bila perkataan-perkataan tu keluar daripada orang yang ngaji juga. Keluar daripada orang yang mengaji juga, pelajar, tolib. Ada yang keluar daripada bukan tolib, tu tak apalah kita faham, tapi yang keluar daripada tolib, itu lagi menyedihkan lah. Kita pun mastautin, lepas tu kena beza. Kena beza. Dulu pun ada juga seorang, dia orang lama dah, dia ambil PhD sini. Dia orang Puasa Lasan Muhammad. Dia motivasi. Dia motivasi. Pandai cakap, pandai pusing. Orang motivasi. Tapi kita kenal lah orang motivasi ni macam mana. Dia masing-masing ada cara cakap dia. Orang politik ada cara dia. Jadi tak apalah. Lepas tu dia cakap, lepas tu ada 3 orang ni main cuti sini, main cuti sambil belajar lah. Orang Jordan 3 orang duduk sekali kan. Lepas tu dia pandai lah, dia cakap dia macam meragu-ragukan, dia mensyakkan. Kata bukankah dia nak bagi tahu kata Jumaat orang Petronas boleh buat Jumaat ke Petronas boleh buat Jumaat kata. Mereka tu bermastautin. Bukankah mereka tu duduk di sini dah lama dah pun. Dia cakap cara cakap dah kemah nampak kan. Tapi kita tahu lah salah. Tapi dia buat bagi kawan tu yang kata tarik awal tak boleh nak kata boleh nak cakap boleh pula. Lepas tu seorang lagi jadi taradud. Seorang lagi diam. Lepas tu tanya anak tak boleh. Tak boleh. Lepas tu dia duduk buat tu lah. Tak boleh. Tak boleh kata bukan mastautin lain, mukim lain. Tapi anak tak ingat takrif waktu tu. Cuma cakap lain. Tu dia nak cuba macam nak goyangkan anak lah. Macam tu lah lebih kurangnya. Tu anak cakap tak boleh. Lepas tu dia kata anak tak ingat dia bahasa orang putih sebut. Tak rasanya complicated kot. Dia sebut tapi complicated ataupun perkataan lain lah dia sebut. Tapi kita tahu yang ada beza antara bermukim, mastautin, musafir. Ada beza tu. Memanglah dari segi kalau kita lurahnya bermastautin samalah, nak dekat samalah dengan bermukim tu, tapi dari segi istilah dia tak sama. Dari segi istilahnya tak sama. Maknanya bermastautin ni orang yang ambil satu tempat tu sebagai tempat duduk dia dan dia tidak berpindah. Kata la yaz'anu dalam kitab sebut syitaan wala saifan. Musim sejuk dia tak pindah, musim panas pun dia tak pindah, illa li hajah. Dia ada hajat dia keluar. Lepas tu kalau orang ambil satu tempat tu tak kira rumah tu rumah sewa ke rumah apa ke, dia bukan masalah dengan harta dan sebagainya. Tumbai kita cuma kena berani sikit lah. Maknanya bukan kita nak ni, cuma kita nak bagi tahu hukum. Dengar tak dengar tu nombor 2. Siapa pula orang kat depan tu kan, orang kedutaan ke duta ke siapa-siapa lah. Maknanya bukan jangan sebab nama dia duta, nama orang tu dia lebih tinggi pangkat, itu macam menghalang kita. Maknanya kita boleh sampaikan, kita sampaikan. Dengar tak dengar tu ikut dia kan.
Bila kita fikir macam tu habis lah. Maknanya kita ni tak boleh lah nak sampai kan. Kita tak rasa kita ni kecil dan sebagainya. Tak, kita Allah bagi kemuliaan, Allah bagi kita ilmu, menjadikan kita ni ahli ilmu. Itu satu kebanggaan. Tapi bukan untuk kita riak, bukan untuk kita belagak dan sebagainya. Tak. Jadi kita kena sebut lah tu. Sebab ada, anda tak masuk mesyuarat, tapi ada orang datang abang bagi kita ada masalah apa semua. Kata ni apa semua. Dan kata tak boleh lah. Tak ada, anak cakap tak sampai pun tahap kita sampai tak boleh pergi Jumaat. Kalau kata memang betul lah, memang mengancam nyawa kata semua kan, memang mengancam nyawa kalau keluar berlaku bahaya apa semua, ada tembok ke apa ke, itu lain lah anak cakap. Tapi anak cakap waktu tu baru mula-mula sampai, anda tak sampai lagi nak tahap tu, kata tak ada biasa je, okey je lagi kan, keadaan aman dan sebagainya. Anak cakap boleh pergi sembahyang. Itu ada nak bagi tahu ada bezalah mustautin, bermukim dan sebagainya. Dia macam orang tu dia datang daripada, selalunya macam sebab tu universiti depa buka pagar bagi orang tempat masuk. Sebab kalau pelajar yang nak buat Jumaat dalam tu mana sah, sebab depa bukan bermustautin. Contohlah UIAA, UIAA buat Jumaat, semua orang dalam jamiah tu, Algeria, Nigeria, apa lagi yang mana-mana lah, semua orang luar semua, ataupun orang Malaysia pun semua daripada luar, daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, semua daripada luar, bukan penduduk asal situ. Jadi tak sah 40 orang tu, dia ada syarat-syarat dia. Nak bagi 40 orang tu, nak kira 40 tu. Jadi kalau selagi dia bukan bermustautin, tak boleh tu panggil orang luar. Maknanya kita buka pagar, orang dalam tu masuk. Cukup 40, boleh buat. Lepas tu setengah ada, dalam kitab ni tak ada lah, ada setengah kitab masalah ulang Jumaat, setengah tempat. Lepas tu setengah ada setengah asatizah depa sembahyang Jumaat dekat masjid KSCC, depa ulang balik sembahyang Zuhur. Sebab tempat tu kan selalu orang ni memang ada sebut lah. Dia macam ulang Syekh Muhammad, dia macam tak apa nak setuju yang tu. Itu tak payah ulang. Cukup dah kata. Di masalah tu adalah setengah-setengah kitab sebut. Masalah ulang Jumaat. Bukan ulang Jumaat, ulang sembahyang Zuhur. Jumaat buat dah, dia buat pada Zuhur lepas tu. Lagi sembahyang Jumaat tu nantilah nak secara tafsirnya, banyak syarat-syarat apa semua tu kita masuk kitab Jumaat. Sembahyang Jumaat merupakan ikatan perpaduan melalui ibadat yang mingguan yang diwajibkan ke atas kaum muslimin sahaja. Solat Jumaat mempunyai 2 rakaat sahaja tetapi diwajibkan tambahan 2 khutbah. 2 rakaat. 2 khutbah tu bukan ganti 2 rakaat Zuhur lah. Pendapat tu memang ada kaul, tapi itu bukan pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamadnya solat Jumaat ni solat mustaqillah. Memang solat mustaqillah. Kepada makmum yang masbuk menunaikan fardu Jumaat ketika imam dan makmum yang lain sedang bersembahyang, maka jika makmum yang masbuk itu sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua serta mempunyai tumakninah, maka dia mendapat Jumaat dan dikehendaki ia menambah 1 rakaat lagi selepas salam imam dan disunatkan bacaan yang nyaring. Dia dan dengan imam rakaat kedua, imam dah habis rakaat pertama naik, ataupun dapat kat sujud rakaat pertama ke, tak kira lah. Yang penting rakaat kedua tu dia dapat bersama dengan imam. Imam rukuk rakaat pertama, makmum pun dapat rukuk dapat rukuk bersama dengan imam serta ada tumakninah. Jadi dia dikira dapat Jumaat. Dia dikira dapat Jumaat, maka dia perlu tambah 1 rakaat sahaja lagi. Tak perlu lagi nak tambah 3 rakaat. Berbeza kalau dia tak dapat rakaat yang kedua tu. Hak tu dia kena niat Jumaat tapi sembahyang Zuhur. Ni masalah niat lain sembahyang lain. Niat lain sembahyang lain. Niat Jumaat sembahyang Zuhur. Sebab apa kena niat Jumaat tu? Itu dalam kitab Jumaat lah. Adalah dia kenapa ulama sebut kena di situ niat Jumaat, bukan niat Zuhur. Sebab tak dapat dah ni rakaat yang kedua. Rakaat kedua tak dapat bersama dengan imam. Tapi ulama kata yang mendapat muktamadnya niat Jumaat juga. Niat Jumaat.
tapi sembahyang 4 rakaat. Niat Jumaat 2 rakaat, tapi sembahyang Zuhur 4 rakaat. Baik, jika makmum yang masbuk sempat berjemaah ketika imamnya i'tidal atau ketika selepas i'tidal seperti sujud pada rakaat kedua dan sebagainya, maka luputlah Jumaatnya dan dikehendaki ia menyempurnakan sembahyang Zuhur dengan menambahkan 4 rakaat selepas salam imam dan bacaan Al-Fatihah serta ayat-ayat selepas Fatihah dan bacaan Fatihah serta ayat-ayat selepas Al-Fatihah dengan perlahan. Ini dia dikehendaki. Kalau tadi kita cakap dia dan Jumaat 1 rakaat yang dengan imam. Jadi dia jika dapat Jumaat dan tambah 1 rakaat lagi. Dan 1 rakaat yang dia tambah tu baca dengan nyaring. Dia baca kuat. Baca jahar. Sebab solat Jumaat. Adapun kalau dia tak sempat 2 rakaat dia tak dan. Dia mai imam i'tidal rakaat kedua. Ataupun imam sujud rakaat kedua. Ataupun dapat rukuk tapi tak ada tumakninah. Apa-apalah yang penting dia tak dapat rakaat kedua tu. Jadi waktu tu dia bangun, dia selepas salam imam dia tambah lagi 4 rakaat. Dan bacaan tu perlahan. Bab solat Zuhur. Mana-mana makmum yang masbuk yang berimam kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam Jumaat, dia juga mendapat Jumaat jika ia sempat rukuk bersama imamnya pada rakaat kedua itu, dan dia dikehendaki tambah 1 rakaat lagi. Atau dengan lain perkataan, jika seorang makmum yang masbuk sempat berjemaah 1 rakaat dengan imam Jumaat, tiba-tiba datang seorang yang lain berimam pula kepadanya dan sempat rukuk bersamanya pada rakaat kedua, maka orang yang ketiga itu juga mendapat Jumaat dan dikehendaki beliau menambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Begitulah hukum seterusnya jika hal seperti itu berlaku sehingga waktu asar. Ni faham? Jadi Masjid Amru lewat, bukan lewat, cepat. Masjid Amru ni maknanya cepat. Kali khutbah semua package umrah dah. Package Jumaat dan juga khutbah 10 minit. Okey. Lepas tu sahabat kita mai sembahyang yang kat luar. Lepas tu sahabat yang kedua mai dia dan 1 rakaat dengan imam. Dan 1 rakaat dengan imam, jadi dia cuma tambah 1 rakaat lagi. Nabil dan 1 rakaat dengan imam. Lepas tu Irfan mai lewat. Irfan mai ikut Nabil. Jadi Nabil dia kena tambah 1 rakaat lagi. Irfan mai sebelum Nabil ni rukuk. Nabil rukuk, Irfan rukuk. Maknanya dia dapat rukuk dengan Nabil 1 rakaat. Irfan dia dapat Jumaat juga. Sebab dia ikut orang yang dapat Jumaat dengan imam, sebab dia berhubung. Lepas tu Irfan kena tambah 1 rakaat lagi. Irfan nak tambah 1 rakaat lagi, tak ada nak rukuk, mai Abbas. Abbas mai ikut belakang. Irfan rukuk, Abbas rukuk. Abbas dapat tumakninah bersama dengan Irfan rukuk ni. Abbas dikira dapat dapat Jumaat. Abbas mai. Abbas pun naik tambah 1 rakaat lagi. Mai Azimi kat belakang. Dapat 1 rakaat dengan Abbas, dapat Jumaat. Mai pula Adnin, mai pula Amir belakang sampai asar. Dikira dapat Jumaat. Habis asar masuk asar habis . Itu maksud kalam tu lah. Kita baca sekali lagi. Mana-mana makmum yang masbuk yang berimam kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam Jumaat. Mana-mana makmum yang masbuk yang berimam kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam Jumaat. Dia bukan berimam dengan imam Jumaat, dia berimam dengan orang yang dapat 1 rakaat dengan imam. Mampang. Mama main pintu. Baik. Baik. Jadi macam tadilah saya kata, Nabil dia ikut imam. Lepas tu Irfan dia ikut orang yang ikut imam. Itu dia ikut Nabil. Nabil dia dapat 1 rakaat je dengan imam. Irfan ikut pula Nabil. Jadi Nabil dia Irfan dia ikut Nabil yang dapat 1 rakaat dengan imam Jumaat. Mana-mana makmum yang masbuk yang berimam kepada orang yang mendapat 1 rakaat. Orang tu dia dapat 1 rakaat bersama siapa? Bersama imam Jumaat. Jadi dia main lambat dah. Dia juga, makmum masbuk ni juga mendapat Jumaat jika ia sempat rukuk bersama imamnya.
jika dia dapat rukuk bersama imamnya. Maknanya Nabil dia ikut imam Jumaat, dapat 1 rakaat dengan imam Jumaat. Datang pula orang makmum masbuk selepas tu, iaitu Irfan, ikut Nabil yang dapat 1 rakaat tadi. Jadi imam dia kira Nabil lah. Jadi kalau dia dapat rukuk bersama dengan Nabil, dia pun dapat Jumaat tersebut. Mana-mana makmum yang masbuk yang berimam kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam Jumaat, dia juga mendapat Jumaat jika ia sempat rukuk bersama imamnya pada rakaat kedua itu, dan dia mengkehendaki tambah 1 rakaat lagi. Atau dengan lain perkataan, jika seorang makmum yang masbuk sempat berjemaah 1 rakaat dengan imam Jumaat Nabil tadi, tiba-tiba datang seorang lagi, Irfan, tiba-tiba datang seorang lagi, seorang yang lain berimam pula kepadanya, dan sempat rukuk bersamanya pada rakaat kedua. Irfan sempat rukuk sama Nabil, maka orang yang ketiga itu juga mendapat Jumaat. Begitulah kalau orang keempat, kelima, keenam, macam itulah. Dan dikehendaki beliau menambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Begitulah hukum seterusnya jika hal seperti ini berlaku sehingga waktu asar. Kepada makmum yang masbuk yang tidak sempat mengikut imam Jumaat dalam rukuk rakaat kedua, wajib ke atasnya berniat Jumaat. Ini yang nak sebut tadi. Kepada makmum yang masbuk, faham kan masalah tadi? Faham lah? Okey. Kepada makmum yang masbuk yang tidak sempat mengikut imam Jumaat dalam rakaat kedua, wajib ke atasnya berniat Jumaat. Imam habis dah, selesai dah rakaat kedua. Selesai tu bukan habis solat, artinya dah rukuk dah. Rakaat kedua dia dah bangun dah bangkit dari rukuk. Dah bangkit daripada rukuk daripada rakaat yang kedua. Dan kat i'tidal. Jadi waktu tu dia nak angkat takbir tu, dia niat Jumaat. Kepada makmum yang masbuk yang tidak sempat mengikut imam Jumaat dalam rukuk rakaat kedua, wajib ke atasnya berniat Jumaat. Tetapi setengah ulama fiqh berpendapat bahawa harus bagi makmum berniat Jumaat atau niat Zuhur jika ia tidak sempat rukuk bersama imam Jumaat pada rakaat kedua. Jadi setengah ulama kata harus dia niat Jumaat, harus dia niat atau Zuhur. Ulama yang mengatakan wajib makmum masbuk berniat Jumaat itu hanya pada segi niat sahaja, tetapi pelaksanaan amalannya ialah sembahyang Zuhur 4 rakaat. Sebab apa? Yang mengatakan dia kena niat Jumaat tu sebab ada ihtimal makmum imam terlupa rukun. Ada ihtimal imam terlupa rukun. Contoh dia terlupa Al-Fatihah. Jadi waktu tu imam akan bangun balik, makmum akan ikut. Dan makmum dia ada terlupa sesuatu lah. Waktu tu imam naik balik ke, waktu tu makmum tu ikut. Waktu tu bila imam tu rukuk, dia dapat rakaat. Yang ingat macam tu. Wallahu alam. Kitab rujukan Muniyatul Musalli, Ta'limus Shalah, Fiqhus Sunnah, Al-Fiqhu 'ala al-Madhahibil Arba'ah, Furu'ul Masail, I'anatut Talibin. Ada soalan? Tak ada, aku nak baca ni. Masail. Dah ni lah. Ada dah, kakak ada. Boleh lah kita laju sikit lah, 5 minit. Tengok. Nanti apa tu lagi? Soalan ni. Pakat-pakat ada? Tak ada? Apa bak dah? Tuan-tuan Lepas pun tak start lah. Abang dah malam. Ada? Tak ada? Lepas cara apa? Okey.
dia makmum yang masuk ke dia. So dia buat 4. Dia kena buat 4. Makmum yang dulu dia buat 4. Tu kena buat 4 lah. Tak boleh lah. Sebab dia pun tak dapat Jumaat dah. Dia syarat dia hak ketiga tu ikut makmum yang dapat Jumaat. Ini dia tak dapat lah. Itu sebelum dia kata apa? Dia kena follow apa yang kat masbuk Semua masbuk, okey. masbuk tu Masbuk makmum masbuk. masbuk Dia qada sunat tu. Okey. Okey, masalah makmum dia makmum, dia masbuk. Masbuk ni orang yang tak dapat kadar lah. Kadar nak baca kadar yang cukup untuk baca Fatihah mengikut bacaan pertengahan. Okey. Jadi dia ni contohnya, nak bagi contoh bagi nampak mudah. Imam mula nak baca inna a'taina. Barulah makmum ni ikut imam. Dekat takbir Allahu Akbar, imam nak baca inna a'taina. Jadi inna a'taina, kadar masa inna a'taina dengan Al-Fatihah beza tu. Inna a'taina lebih sedikit ayat-ayat dia berbanding dengan Al-Fatihah. Jadi kadar masa inna a'taina tu kurang daripada masa Al-Fatihah. Jadi kita boleh, waktu tu pun kita boleh agak dah kita ni makmum apa. Maknanya kita tak sempat kadar masa Al-Fatihah. Jadi sepatutnya makmum tu dia tak sibukkan diri dia dengan membaca zikir-zikir sunat. Iftitah, ta'awuz, tak baca dah. Maknanya dia terus kepada yang wajib. Terus masuk Al-Fatihah. Jadi bila dia baca yang sunat, elok dia baca yang sunat, imam rukuk. Imam rukuk, macam inna a'taina habis, imam rukuk. Jadi dia kena ganti balik kadar masa yang digunakan untuk baca sunat tu. Dia faham? Ganti kadar masa tadi sepatutnya masa yang dia sepatutnya dihabiskan baca Al-Fatihah, tapi dia tak baca Al-Fatihah. Imam dah baca inna a'taina. Inna a'taina tu tak cukup kadar Fatihah. Jadi makmum ni masbuk. Sepatutnya dia masuk tu dia terus baca Al-Fatihah, tapi dia pergi baca iftitah. Dia baca iftitah. Bila dia baca iftitah, elok tengah duk baca iftitah, tak ada nak habis lagi. Imam rukuk dah. Imam rukuk. Waktu ni dia baca iftitah tadi, maknanya kadar masa baca iftitah tu berapa lama? 10 saat. Dia kena ganti balik 10 saat tu untuk baca Al-Fatihah. Dia kena ganti balik kadar tu. Ni hak dapat muktamad lah. Dia kena ganti balik kadar tu untuk baca Al-Fatihah, baru dia boleh rukuk. Kalau dia dapat rukuk bersama dengan imam, dia dapat rakaat. Kalau dia dapat serta ada tamakninah. Kalau dia dapat rukuk tak ada tamakninah, tak ada rakaat. Ataupun kalau dia tak habis baca lagi, imam naik, waktu tu terus ikut imam. Bukan, dia tak habis baca lagi. Kalau dia habis baca dah, lepas tu imam naik, dia kena terus ikut imam. Tidak. Kalau imam naik dia tak habis baca lagi, kena mufaraqah. Contoh uzur apa? Contoh uzur 3 rukun yang panjang. Okey. Selain daripada selain yang disebutkan. Ha? Tengok keadaan. Kenapa nak fikir sekarang ni? Tengok dalam bentuk gambaran tu ialah tak sama. Dalam masalah tu dia termasuk dalam masalah-masalah yang disebutkan dah. Macam nak sebut tadi contohnya masalah
kita macam anta nak buat masalah, macam dia bagi contohnya dia buat rakaat ketiga, keempat, anta boleh buat pula antara rakaat yang pertama dengan keempat, ketiga, yang kedua, yang keempat. Macam anda sebut semalam, masalah orang yang solat zuhur, ana dengan imam solat zuhur sama-sama sekali. Lepas tu ana dah masuk sekali dengan dia, awal-awal pula dia takbiratul ihram, Allahu akbar, ana Allahu akbar. Jadi ana pun ingat dia baca iftitah lah, ana pun baca iftitah. Ana habis baca iftitah, dia rukuk, imam rukuk. Jadi iftitah dengan Fatihah banyak lah tu, iftitah banyak lagi. Cukup lah Fatihah tu. Jadi ana ni makmum muafiq, tapi tadi ana baca sunat. Walaupun ana baca sunat, tapi ana muafiq, ana dapat kadar masa tu. Jadi ana dimaafkan 3 rukuk yang panjang. Maknanya masuk tak dalam satu masalah tu. Imam muafiq baca sunat, cuma contoh gambaran masalah tu je lah, lain. Ana tukar.